Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, sabahun nur, sabahul khair. Ahlan kepada semua, selamat pagi dan salam pertemuan. Dalam pertemuan yang mana kita akan membicarakan riwayat dan sabdaan-sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui pembacaan kitab kitab Riyadhus Salihin yang telah dikumpulkan riwayat-riwayatnya oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Moga-moga pertemuan ini adalah pertemuan yang mendatangkan manfaat untuk saya dan setiap daripada kita, dan moga-moga adanya kebaikan. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, Cikgu Kapten Bazid Aziz, Muhammad Badrul Syam, Zuraida Siddiq, Suzi Faiza Antung, Zimadun, Zan Ahmad, Rohaizat Ramli, Normadia Aziz, Serina Rahman, Karimah binti Abu Bakar, Nurul Hidayat, Nimah Muharan, Jamalia Manab, Syamsiah Salih, Roslina Cik Min, Rukumah Yusof, Abu Bakar, Eli Yusni, Rabita Ita, Nurahim Syarif, kemudian Syamsiah Salih, kemudian Aisyah Uthman, Syamsiah Salih dan juga Haikal Ros serta sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam, mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Lalu pada pagi ini kita dah tiba pada riwayat yang ke-8. Riwayat yang ke-8 kita berada pada masih lagi bab yang pertama. Kalaulah kita tengok bab ini, Imam Nawawi telah meletakkan tajuk bab al-ikhlas, iaitu mengikhlaskan niat. Wa ihdarun niyah, dan menghadirkan niat pada setiap dan pada kesemua perbuatan, ucapan dan keadaan. Lalu di sini kita belajar pentingnya untuk memperbaiki niat, untuk mengikhlaskan niat, dan pentingnya untuk kita menghadirkan niat pada perbuatan kita, pada apa yang kita ucapkan, bahkan pada setiap keadaan. Maka Imam Nawawi membawakan satu demi satu riwayat supaya kita faham betapa pentingnya akan menghadirkan niat dan memperbaiki niat, iaitu kita melakukan setiap amalan kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebelum saya mula, saya mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk maklumkan saya, adakah suara saya jelas? Adakah suara saya jelas? Bismillah. Lalu saya harap suara saya adalah jelas. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Okey. Jom kita perhatikan riwayat yang ke-8. Hari ini kita berada pada riwayat yang ke-8. Untuk sahabat-sahabat yang kali pertama join, maka boleh ambil kitab Riyadhus Salihin daripada Telegram Kuliah Umar Aziz. Saya telah pinkan, maka boleh ambil daripada Telegram Kuliah Umar Aziz.
Moga-moga bermanfaat insya-Allah. Lalu kita menggunakan dalam bentuk pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam bentuk PDF. Boleh ambil daripada Telegram kuliah Umar Aziz. Lalu ramai yang kata jelas syukur. Lalu daripada Johor, daripada Melaka, daripada Negeri Sembilan, daripada Seri Kembangan, daripada Perak, daripada JB, daripada Kajang. Lalu ramai yang kata jelas. Terima kasih. Jom kita perhatikan riwayat yang ke-8 dalam keadaan kita ingat bahawa riwayat-riwayat ini Imam Nawawi bawakan untuk menunjukkan tajuk beliau itulah ikhlas dan juga hadirkan niat pada setiap keadaan. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatilu syaja'ah wa yuqatilu hamiyah wa yuqatilu riya' ayyu dhalika fi sabilillah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah muttafaqun alaih. Maka ini dia bahasa Arabnya. Jom kita perhatikan terjemahannya daripada Abu Musa. Maka Abu Musa ni adalah sahabat yang terkenal. Kita biasa dengar Abu Musa al-Ash'ari, Abu Musa al-Ash'ari dan juga siapakah nama asal beliau. Abu Musa itu adalah kunyah dia. Siapakah nama asalnya? Maka dalam hadis ni kita nampak nama asal dia yakni Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais adalah nama asal dia. Lalu Abu Musa al-Ash'ari adalah termasuk daripada sahabat yang mana kunyah dia lebih famous, lebih terkenal daripada nama asal. Macam Abu Hurairah, pada riwayat yang ketujuh kita dah belajar dia punya kunyah Abu Hurairah. Nama asal dia apa? Abdul Rahman bin Sakhar. Lalu Abu Musa, Abu Hurairah, Abu Bakar adalah termasuk daripada kalangan sahabat-sahabat yang mana dia punya kunyah, dia punya gelaran itu lebih masyhur, lebih terkenal berbanding daripada nama asal dia. Lalu Abu Musa al-Ash'ari semua orang kenal. Sebut Abdullah bin Qais, maka orang tidak kenal sebab dia punya kunyah lebih famous daripada nama asal dia. Lalu sebab itu Imam Nawawi bawakan di sini. Siapakah nama asal dia? Abdullah bin Qais. Lalu sama-sama kita sebut supaya kita ingat Abdullah bin Qais kerana ini sahabat yang terkenal. Lalu Abu Musa al-Ash'ari yang mana nama asalnya adalah Abdullah bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Abu Musa al-Ash'ari dipanggil Ash'ari kerana kabilah dia, suku dia yang berasal daripada Yaman ini dikenali dengan Ash'ari. Lalu Ash'ari ini sebenarnya adalah moyang-moyang dia yang bernama Murrah. Salah seorang moyang dia yang bernama Murrah dipanggil Ash'ar kerana pada waktu itu ketika mana moyangnya dilahirkan, maka pada waktu itu telah ada rambut pada dia. Dia lahir dalam keadaan ada rambut. Maka sebab itulah dipanggil Ash'ari kepada moyang dia yang bernama Murrah, dan seluruh anak cucu yang lahir daripada Murrah dikenali sebagai Ash'ar kerana moyang dia lahir dalam keadaan rambut yang banyak, dalam keadaan rambut yang lebat. Maka inilah dipanggil Ash'ari, salah satu kabilah yang berasal daripada Yaman. Maka di sini ada ulama yang berpandangan bahawa Abu Musa al-Ash'ari adalah orang yang mana dia melakukan 3 kali hijrah. 3 kali hijrah. Dia pernah daripada Yaman datang ke Mekah bersama dengan kumpulan dia, bersama dengan keluarga dia, yang mana dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum kita belajar lebih kurang 50 orang. Dia pernah pada waktu itu berhijrah ke Habsyah bersama dengan ahli keluarga dia berjumlah 50 orang yang kita dah baca dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum pada tajuk Perang Khaybar. Lalu kat situ ada cerita tentang dia. Maka Abu Musa al-Ash'ari, beliau pernah berhijrah ke Habsyah, dan kemudian sebelum beliau berhijrah ke Habsyah, beliau pernah pada waktu itu berhijrah ke Mekah. Dan kemudian pada tahun 7 Hijrah daripada Habsyah, beliau telah datang ke Madinah.
Lalu sebab itu kita nampak antara kelebihan dia adalah beliau berhijrah sebanyak 3 kali. Kebanyakan yang kita dengar sahabat-sahabat yang berhijrah 2 kali, tetapi di sini sebenarnya Abu Musa Al-Ash'ari beliau dikira berhijrah sebanyak 3 kali. Daripada Yaman beliau pernah sampai ke Mekah, maka Nabi kata waktu tak sesuai, maka Nabi suruh kembali. Kemudian ketika mana lagi sekali dia nak datang ke Mekah, dia terserempak dengan rombongan Ja'far bin Abi Talib yang pada waktu itu dalam perjalanan menuju ke Habsyah. Maka pada waktu itu dia berhijrah ke Habsyah. Dan pada tahun 7 Hijrah, ketika mana Ja'far bin Abi Talib dipanggil Nabi untuk pulang ke Madinah, maka lagi sekali dia berhijrah ke Madinah. Maka Abu Musa ataupun Abdullah bin Qais Al-Ash'ari, dia antara orang yang berhijrah 3 kali, Mekah, Habsyah dan juga Madinah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Musa Al-Ash'ari adalah antara orang yang bacaan Al-Qurannya dipuji oleh Nabi SAW. Dalam riwayat ada disebutkan bagaimana Nabi SAW bersabda, "Laqad utita mizmaram min mazamiri ali Daud." Nabi puji bacaan dia yang sedap, yang mana Nabi bersabda, sesungguhnya engkau telah diberikan keindahan seperti mana keindahan suara keluarga Nabi Daud. Sebab Nabi Daud terkenal dengan suara yang indah. Lalu Nabi Daud terkenal dengan suara yang indah, maka Nabi puji Abu Musa Al-Ash'ari. Dan Nabi puji keluarga Al-Ash'ari, yang mana mereka ini ada beberapa kelompok yang mana Nabi puji mereka bila mereka susah, mereka bersama dan mereka ini suka makan berjemaah. Lalu Nabi puji keluarga Al-Ash'ari. Maka daripada sini kita lihat, jom kita berada pada muka surat yang ke-13. Dalam buku saya muka surat yang ke-12. Tetapi kat situ dia tulis 13 juga. Lalu kita boleh buka kalau pada nombor 12, tetapi bila nombor pada scroll itu nombor yang ke-13. Hadis yang ke-8 daripada apa yang ada dalam PDF tersebut yang boleh dapatkan daripada Kuliah Umar Aziz, Telegram Kuliah Umar Aziz, daripada Abu Musa yakni Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, katanya Nabi SAW pernah ditanya perihal seseorang yang berperang dengan tujuan menunjukkan keberanian. Maka ada orang yang mana dia berperang, dan kita tahu berperang pada waktu itu adalah satu amalan yang besar, amalan yang mana boleh membawa kepada syahid. Maka amalan itu besar. Namun Abu Musa berkata, Nabi pernah ditanya, ada orang bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana keadaan seseorang itu yang mana dia berperang dalam keadaan pada waktu itu nak menunjukkan keberanian. Maka ada orang yang mana dia berperang, maka nak menunjukkan pada waktu itu menunjukkan keberanian. Yang kedua, ada orang yang mana pada waktu itu, yang kedua, yang pertama keberanian. Ada pula yang berperang dengan tujuan pada waktu itu kesombongan. Dan ada pula yang berperang dengan tujuan untuk riak, untuk menunjuk-nunjuk, iaitu menunjuk pada orang lain. Lalu ada 3 tujuan. Yang pertama kita nampak dalam bahasa Arab dia berperang kerana nak menunjukkan keberanian. Lalu orang nampak dia berani, orang nampak dia kuat. Yang kedua, berperang pada waktu itu hamiyah. Hamiyah pada waktu itu kesombongan. Tetapi hamiyah ini sahabat-sahabat boleh catat, ianya adalah lebih kepada kesombongan yang pada waktu itu lebih kepada pride untuk keluarga. Kan orang Arab dahulu dia bangga dengan keluarga dia. Dia pada waktu itu ambil berat tentang keluarga dia. Orang kata tentang kabilah dia, maka dia terus bangkit. Maka itu dipanggil hamiyah ataupun dipanggil asabiyah Maka itu hamiyah, dia menunjukkan kesombongan ataupun lebih kepada kebanggaan keluarga dia. Maka ini adalah orang-orang yang mana pada waktu itu dia berperang. Lalu berperang itu satu amalan yang besar, yang pada waktu itu dia berperang yang mungkin boleh membawa kepada syahid. Lalu ada 3 tujuan. Ada orang yang dia berperang kerana
syaja'ah, kerana berani. Ada orang yang berperang kerana hamiyah, kerana kesombongan dan juga kerana nama keluarga, asabiyah dia. Dan ada orang yang berperang kerana nak menunjuk-nunjuk, iaitu kerana riak. Maka pada waktu itu orang itu bertanya kepada Nabi, ayyu dzalika fi sabilillah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada tiga niat ini, maka siapakah yang pada waktu itu yang berperang kerana Allah Subhanahu wa taala? Ayyu dzalika fi sabilillah, yang mana terjemahannya di sini, yakni tiada maksud lain kecuali untuk meluhurkan kalimah Allah. Sebentar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minta maaf, okey. Manakah di antara mereka itu yang termasuk dalam jihad fi sabilillah? Itu soalan dia. Ayyu dzalika fi sabilillah, wahai Rasulullah, daripada tiga niat tadi, yang mana satukah dikira berada di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka itu adalah soalan dia. Maka apa jawapan Nabi? Adakah Nabi jawab yang pertama kerana berani? Adakah Nabi jawab yang kedua kerana kesombongan keluarga, kerana asabiyah? Adakah Nabi jawab yang ketiga kerana pada waktu itu nak menunjuk-nunjuk, nak mempamerkan ataupun riak? Maka pada waktu itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan ini adalah apa tujuan Imam Nawawi membawakan riwayat ini. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala, barang siapa yang berperang, barang siapa yang berjuang, litakuna kalimatullahi hiyal ulya, supaya kalimah Allah menjadi yang tertinggi, fahuwa fi sabilillah, maka itu adalah orang yang mana dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sabda Nabi, barang siapa yang berperang dengan tujuan agar kalimah Allah, iaitu agama Islam, yang menjadi yang tertinggi, maka itulah sebenarnya orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu kita nampak Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan di sini jawapan, membawakan di sini hadis ini nak menunjukkan kepada kita jawapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa orang yang amalan zahir dia nampak hebat, amalan zahir dia nampak hebat, dia angkat senjata, dia sanggup untuk mengorbankan nyawa, dia sanggup pada waktu itu untuk hilang nyawa. Tak ada benda yang manusia lebih sayang daripada nyawa dia. Tak ada. Manusia bila tiba pada waktu itu ada pilihan antara nyawa dan harta, dia akan abaikan harta dia. Antara nyawa dan keluarga, mungkin dia akan abaikan keluarga dia. Kerana setiap manusia dia lebih sayangkan nyawa dia. Lalu Imam Nawawi membawakan riwayat ini yang menunjukkan kepada kita bahawa amalan seseorang itu amalan yang luar biasa. Dia sanggup korbankan nyawa dia, yang merupakan benda yang paling disayang. Itu zahir dia. Tetapi zahir itu tidak cukup untuk dikira sebagai amalan yang hebat, sebagai amalan yang diterima, kalaulah dia berperang kerana menunjuk-nunjuk, kalaulah dia berperang sekadar nak tunjuk berani, kalaulah dia berperang pada waktu itu kerana kesombongan keluarga, kerana nama keluarga. Maka sebab itu Imam Nawawi membawakan di sini, wa innal fadal, dan sesungguhnya kelebihan-kelebihan al-warid yang ada disebutkan tentang orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang berjuang di jalan Allah, yahtassu, hanya khusus biman qatala, untuk orang yang berperang dengan tujuan-tujuan untuk meninggikan kalimah Allah. Kenapa? Sebab seperti mana hadis yang pertama, kerana innamal a'mal, sesungguhnya amalan itu hanya tuhsab, hanya dikira berdasarkan niat. Lalu walaupun amalan tu dah nampak hebat, walaupun amalan itu dah nampak bagus pada zahirnya, seseorang itu solat, seseorang itu zakat, seseorang itu dia bersedekah, seseorang itu pada waktu itu berbakti pada ibu bapa, seseorang itu pada waktu itu dia buat amalan yang zahirnya baik. Bahkan seperti mana kita nampak amalan yang luar biasa, dia sanggup mengorbankan nyawanya, tetapi itu belum lagi dikira cukup baik.
selagi mana niatnya tak diambil kira. Sebab itu ketika mana Nabi ditanya, daripada tiga ini, yang mana satukah kerana Allah wahai Rasulullah, yang mana satukah dikira fi sabilillah? Maka sabda Nabi SAW, man qatala, barang siapa yang pada waktu itu berjuang, tujuannya adalah untuk meninggikan kalimah Allah, maka itulah dia orang yang berada pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Niat sangat penting. Sebab itu Imam Nawawi membawakan tajuk yang setiap kali kita ulang-ulang, babul ikhlas, bab pada menerangkan pentingnya untuk ikhlas, wa ihdarun niyah, dan pentingnya untuk menghadirkan niat pada segala perbuatan, pada segala ucapan, dan juga pada segala keadaan. Dan inilah tajuk yang mana sangat-sangat penting, yang perlu kita ingat bahawa kalaulah kita bagi nyawa sekalipun, kalaulah bukan kerana Allah, maka pada waktu itu Allah tidak terima. Kita pernah kongsi pada 4 malam yang lalu, tak silap saya, pada perkongsian maghrib, sepotong hadis Nabi SAW berkenaan tentang 3 orang yang mula-mula Allah panggil pada hari akhirat, pada padang mahsyar, untuk Allah soal dia, untuk Allah hisab dia, berbanding dengan manusia-manusia yang lain. Maka pada waktu itu kita lihat, orang yang mula-mula Allah panggil adalah orang yang syahid, orang yang mengajar dan belajar, dan juga orang yang bersedekah begitu banyak harta pun Allah Subhanahu wa taala tak terima. Kenapa? Sebab pada waktu itu mereka buat bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka di manakah poin tentang tajuk ini? Itulah pada sabda Nabi, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Maka apa poin dia untuk tajuk ini? Barang siapa yang dia berjuang, qatala, yang mana dia berjuang, apakah tujuannya? Litakuna, agar kalimatullahi hiyal ulya, agama Allah, kalimah Allah itulah yang paling tinggi, maka itulah orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang bersama, lalu mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luaskan. Dan kepada sahabat-sahabat yang mana ada kelas, yang mana dah istiqamah sebelum ini, tidak mengapa, silakan untuk pada waktu itu belajar daripada kelas-kelas yang telah kita istiqamahkan. Moga-moga bermanfaat. Kita tengok riwayat yang ke-9. Maka pada riwayat yang ke-9 daripada an Abi Bakrah Nufai' bin al-Harith as-Saqafi radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, idza iltaqa al-musliman bisayfayhima fal-qatil wal-maqtul fi an-nar. Qultu ya Rasulullah, hadha al-qatil fama balul maqtul? Qala sallallahu alaihi wasallam, innahu kana harisan ala qatli sahibih, muttafaqun alaih. Maka di sini kita nampak riwayat yang ke-9. Maka apakah riwayat yang ke-9? Masih lagi pada muka surat yang ke-12 daripada apa yang ada dalam Riyadhus Salihin pada bentuk PDF yang ada dalam Telegram Kuliah Umar Aziz. Maka daripada Abu Bakrah, yang mana itu adalah kunyah dia, ada kisah dia kenapa nama dia adalah Abu Bakrah. Kisah yang berlaku ketika mana Nabi dan para sahabat mengepung kota Taif, yang sebenarnya kita dah baca rasanya dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Maka di sini kita nampak daripada Abu Bakrah, siapakah nama asal dia? Nufai' bin Harith As-Saqafi. Beliau ini adalah orang Taif, As-Saqafi radhiyallahu ta'ala anhu. Kita baca serba sedikit tentang Nufai' bin Harith As-Saqafi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW sebanyak 132 hadis. Beliau meriwayatkan daripada Nabi sebanyak 132 hadis. Tadi saya lupa tentang Abu Musa. Abu Musa al-Ash'ari, berapakah hadis yang beliau riwayatkan daripada Nabi SAW? Abu Musa ataupun Abdullah bin Qais, beliau meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW sebanyak 360 hadis. Itu Abu Musa. Semalam kita dah belajar berapa banyak Abu Hurairah meriwayatkan hadis. Lalu Abu Musa sebanyak 330
60. Dan di sini Abu Bakrah Nufai bin Harith, beliau meriwayatkan daripada Nabi sebanyak 132. Beliau meninggal dunia di Basrah pada tahun 52 Hijrah. Lalu beliau meninggal dunia di Basrah, yang mana satu kota yang berhampiran dengan Iraq ataupun berada di Iraq pada zaman kita, pada tahun 52 Hijrah. Maka ini adalah Abu Bakrah. Siapakah nama beliau? Nufai bin Harith radhiyallahu taala anhu. Lalu kita lihat di sini pada terjemahan, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada dua orang Islam, sabda Nabi, apabila ada dua orang Islam, Nabi sebut idza taqa al-musliman, apabila ada dua orang Islam. Lalu ingat perkataan itu, apabila ada dua orang Islam berhadapan, saling berhadapan, dan pada waktu itu kedua mereka membawa pedang masing-masing, bisayfaihima, masing-masing ada pedang dia, maka pada waktu itu dengan tujuan untuk saling berperang, saling bunuh antara satu sama lain. Maka di sini Nabi SAW ingatkan, maka orang yang membunuh orang Islam yang lain, falqatil, maka orang yang membunuh orang Islam yang lain, dan juga orang yang kena bunuh, orang yang dibunuh, sabda Nabi SAW, kedua-dua mereka masuk di dalam neraka. Falqatil wal maqtul finnar, maka orang yang membunuh, maka pada waktu itu dia dimasukkan ke dalam neraka. Begitu juga orang yang kena bunuh, dua-dua masuk ke dalam neraka. Maka Abu Bakrah yang mendengar riwayat ini, dia bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, ini yang membunuh, maka dia masuk neraka, kami faham. Tetapi orang yang kena bunuh, wahai Rasulullah, kenapa dia masuk neraka? Orang yang membunuh masuk neraka, kami faham, sebab dia bunuh orang Islam yang lain. Tetapi wahai Rasulullah, kenapa orang yang terbunuh itu masuk ke dalam neraka? Kenapa dia masuk ke dalam neraka? Maka pada waktu itu Nabi SAW menerangkan sebab dia. Maka sabda Nabi SAW, "Innahu kana harisan ala qatli sahibih." Maka pada waktu itu sabda Nabi SAW, kerana sesungguhnya orang yang kena bunuh itu juga pada waktu itu dia sangat-sangat menginginkan untuk membunuh sahabatnya. Lalu dalam hati dia dah memang azam yang kuat, azam yang jitu, sebab dia pun bawa pedang sekali. Dia berazam yang jitu, dia punya azam itu, dia punya apa yang ada dalam hati dia. Kalaulah dia ada kesempatan, dia pasti dan mesti akan bunuh orang Islam tersebut. Sebab itu kedua-dua masuk ke dalam neraka. Maka daripada sini pengajaran yang pertama daripada sabdaan Nabi ini, bahawa orang yang pada waktu itu dalam diri dia dah memang ada azam yang jitu. Lalu selalunya kita dengar seseorang itu bila niat maksiat, maka pada waktu itu belum lagi ditulis sebarang maksiat. Itu adalah niat yang dipanggil ham. Ham ini masih lagi 50-50. 50 nak buat ataupun 50 tak nak buat maksiat itu, maka dipanggil ham. Tetapi kalaulah pada waktu itu niat maksiat ataupun keinginan maksiat itu memang dia dah azam 100%, cuma dia belum buat, tetapi dia dah nekat, dia dah azam 100%, maka sebenarnya pada waktu itu dia telah mendapat dan telah melakukan dosa. Sebab itu daripada sabdaan Nabi, innahu kana harisan, sesungguhnya orang yang kena bunuh itu pun dia sangat-sangat menginginkan ala qatli sahibih, untuk membunuh teman dia, sebab itu dia berdosa dan pada waktu itu dia telah dimasukkan ke dalam neraka. Apa pengajaran dia? Daripada sini kita nampak orang yang mana bila dia dah benar-benar nekat nak buat maksiat, dah sangat nekat, dia dah bukan sekadar ham, dalam bahasa Arab hamim, ham itu maksudnya masih lagi 50-50, tetapi dia dah nekat, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil azam. Azam ini maksud dia nak buat itu maksiat lebih banyak daripada tak nak buat, nak tinggalkan. Maka pada waktu itu kita nampak orang yang mana nekat nak buat maksiat,
memang azam dia sangat jitu dan kukuh untuk buat maksiat. Walaupun dia tak berjaya buat, sebenarnya dia telah dapat dosa, telah dikira dosa atas maksiat yang dibuat itu. Bahkan dalam kitab Dalilul Falihin menyebut, kalaulah dia buat, maka dia dapat dosa yang lain. Maka sebab itulah kita nampak di sini, thummal ma'siyatul lati uzima 'alaiha, bila dibuat dengan azam, dengan pada waktu itu nekat, dengan tekad yang jitu, memang dia nak buat, walaupun dia tak berjaya buat, maka pada waktu itu dah dikira sebagai satu dosa dan dikira sebagai kesalahan. Apakah gambaran yang Nabi sebut orang ni memang nekat nak buat maksiat? Sebab waktu itu dia pun bawa pedang. Kan Nabi sebut dia pun bawa pedang. Masing-masing ada pedang. Cuma dia tak berjaya bunuh orang yang bunuh dia dibunuh dulu. Maka walaupun dia dibunuh, dia tak berjaya untuk membunuh orang tersebut. Tetapi dia dah bawa pedang. Dia dah angkat senjata. Dia dah buka pedang itu daripada sarung dia. Yang mana memang dia nekat nak bunuh. Maka sebab itulah sabda Nabi SAW, kedua-dua ini akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang membunuh pun masuk ke dalam neraka, yang kena bunuh dan yang dibunuh pun masuk ke dalam neraka. Maka sebab itulah kata para ulama, Abu Bakrah, orang yang meriwayatkan hadis ini, yang mana namanya adalah Nufai' bin Harith. Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, dia hidup dan dia pernah ada pada zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan kerana dia duduk dekat Basrah, maka dia pernah ada dalam perang Jamal. Dia pernah ada dalam perang Jamal. Tetapi dia langsung tak berperang. Dia tak pernah angkat senjata. Selagi mana orang Islam sama orang Islam, Abu Bakrah yang meriwayatkan hadis ini, dia tidak pernah angkat senjata. Dan pada waktu itu Abu Bakrah berkata, kalaulah ada orang Islam yang mana datang kepadaku, masuk ke dalam rumah aku, lau dakhala alayya ahad, kalaulah ada orang Islam yang masuk ke rumahku, datang kepadaku untuk membunuh aku sekalipun, hatta yaqtulani lam amna'hu, aku tidak akan senjata untuk melawan. Kenapa? Sebab dia kata, aku yang meriwayatkan hadis ini, Nabi bersabda bahawa orang yang membunuh dan orang yang dibunuh, maka pada waktu itu kedua-duanya masuk ke dalam neraka. Maka pemahaman Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, kalaulah pada waktu itu ada orang nak bunuhnya daripada kalangan orang Islam, dia tidak akan mengangkat senjata kerana dia khawatir dan dia risau pada waktu itu dia pun dimasukkan ke dalam neraka, seperti mana hadis yang dia tanya dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu di sini kita nampak dalam kitab Dalilul Falihin, yang mana ini menjadi pegangan Abu Hurairah, wa tamassaka Abu Hurairah, ini menjadi Abu Bakrah, minta maaf, ini menjadi pegangan Abu Bakrah daripada hadis yang diriwayatkan ini, bahawa dia tidak pernah terlibat dengan mana-mana peperangan ataupun pergaduhan ataupun apa-apa yang melibatkan antara orang Islam. Dia tidak. Sebab pada waktu itu dia risau, dia pun akan dimasukkan ke dalam neraka berdasarkan penerangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita nampak bahawa apakah maksud nekat, dan pada waktu itu bila dah tekad lebih daripada ham, pada waktu itu dah menjadi azam yang kuat, maka dah dikira sebagai dosa. Moga Allah pelihara kita daripada azam yang tidak baik, daripada pada waktu itu nekat dan tekad yang tak baik. Moga-moga Allah pelihara, dan moga-moga Allah menjadikan niat kita adalah pada waktu itu adalah untuk perkara yang baik. Lalu Imam Nawawi sengaja membawakan riwayat yang ke-9 ini nak menerangkan kepada kita, mungkin banyak orang yang berkata bahawa saya tak buat lagi. Dia dah bawa senjata, dia dah pakai topeng, pada waktu itu dia dah buat macam-macam kelengkapan nak rompak bank. Cumanya kerana pada waktu itu ada kenderaan polis kat luar bank, maka pada waktu itu mungkin contoh dia tidak rompak. Maka dia kata, okey, tak dapat lagi maksiat, tak buat lagi dosa sebab kita belum rompak. Tetapi dia dah sampai depan bank dengan kelengkapan senjata. Maka sebenarnya perlu diperhatikan riwayat ini. Walaupun orang tu yang kena bunuh, dia tidak dibunuh,
tetap dia masuk ke dalam neraka. Begitu juga maksiat-maksiat yang lain, maka hindarkanlah daripada niat-niat maksiat yang tak baik. Moga-moga bermanfaat insya-Allah. Lalu kita jumpa jam 8 pagi dalam Hayati Quran insya-Allah. Moga-moga adanya manfaat pertemuan kita pada pagi ini. Saya mohon maaf di atas segala kekurangan. Kita jumpa jam 8 pagi dalam Hayati Quran dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih semua. Saya hargai sangat-sangat sahabat yang komen di ruang komen. Masya Allah, banyak yang komen di ruang komen. Saya hargai sangat-sangat. Moga-moga Allah balas dengan sebaik-baik ganjaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada sahabat-sahabat yang kali pertama join, jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama dalam Telegram Kuliah Umar Aziz. Banyak perkongsian menarik yang kita kongsikan di Telegram Kuliah Umar Aziz. Hanya perlu search Kuliah UMAR, Kuliah Umar Aziz. Jumpa lagi jam 8 nanti.